Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Asna Nizami dari kelas DKA 2B dan nombor matrik saya 06 DKA 21L1037. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyertaan masalah berikut, iaitu Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa dari 18 Mac 2020 hingga 28 April 2020 sebagai langkah membendung penularan wabak COVID-19. Semasa fasa 1 dan 2 PKP dari 18 hari bulan Mac 2020 hingga 28 April 2020. PKP terpakai untuk projek pembinaan kecuali untuk kerja kritikal yang ditakdirkan sebagai mereka yang boleh menyebabkan kemudaratan atau kerosakan kepada kerja orang awam atau alam sekitar jika mereka dikenakan perhentian. Sila berikan justifikasi tindakan yang patut diambil oleh kontraktor dalam industri pembinaan tentang cara mengurus masalah yang timbul daripada PKP COVID-19 dengan merujuk klausa yang bersesuaian dalam bentuk standard kontrak PWD Borang 203 2001 2010. Jadi, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan mengenal pasti punca yang memudaratkan atau merosakkan pekerja, orang awam atau persekitaran akibat perintah berhenti kerja. Yang kedua, saya akan menilai punca dan mencadangkan pendekatan yang boleh diambil oleh kontraktor. Dan yang ketiga, mewajarkan klausa yang bersesuaian atau berkaitan dalam bentuk kontrak standard berdasarkan cadangan, pendekatan atau tindakan yang diambil. Antara punca yang memudaratkan atau merosakkan pekerja, orang awam atau persekitaran akibat perintah berhenti kerja ialah: yang pertama, SO mengeluarkan sijil yang tidak lengkap atau tidak siap tanpa penjelasan daripada kontraktor. Kerajaan berhak menamatkan kontrak tersebut. Contohnya, sekiranya pihak kontraktor tidak menyatakan sebab-sebab yang munasabah, maka pihak kerajaan berhak untuk menarik balik kontrak tersebut. Yang kedua, kes COVID-19 yang meningkat banyak menjejaskan kesihatan pekerja serta boleh menyebabkan kematian. Dan bila menyebabkan kematian, ia boleh menyebabkan tenaga pekerja berkurangan. Maka ia akan meninggalkan kesan yang berpanjangan ke atas industri pembinaan dengan penggantungan serta kelewatan projek. Dan yang ketiga, kontraktor sendiri menanggung kos bahan cukai peralatan yang lebih tinggi apabila semua industri berkaitan pembinaan yang kurang berkepentingan terpaksa ditutup. Dan ia boleh memudaratkan atau merosakkan pekerja, orang awam atau persekitaran akibat perintah berhenti kerja. Selain itu, cadangan pendekatan yang boleh diambil oleh kontraktor berdasarkan punca-punca yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah kontraktor perlu memberikan notis bertulis sebab-sebab kepada SO. Yang kedua, kontraktor hendaklah mendaftarkan dan memastikan semua pekerja tempatan yang diambil bekerja untuk mendaftarkan perkeso. Hal ini supaya jika apa-apa berlaku kepada pekerja, pihak perkeso boleh menanggung segala kebajikan yang pekerja alami. Dan yang ketiga, kontraktor mestilah melakukan tuntutan untuk kerugian dengan memberi notis bertulis kepada SO dengan menyatakan kerugian langsung atau perbelanjaan bersama-sama dengan anggaran jumlah kerugian atau perbelanjaan tersebut. Akhir sekali, klausa-klausa yang bersesuaian berdasarkan cadangan-cadangan pendekatan yang saya ambil tadi. Yang pertama ialah kelewatan dan kelanjutan masa, iaitu dalam klausa 43.0. Yang kedua, pendaftaran dengan perkeso, iaitu dalam klaus 17.1. Dan yang ketiga, tuntutan kerugian dan perbelanjaan di dalam klausa 44.2. Jadi setelah saya mengenal pasti menilai punca dan mencadangkan pendekatan yang boleh diambil oleh kontraktor serta mewajarkan klausa yang bersesuaian berdasarkan cadangan pendekatan atau tindakan yang saya ambil, maka pembentangan saya pada hari ini sudah tamat. Sekian, terima kasih.